ada bukti terdapat 19 surat cinta di antara Jane Pereira dengan Dr. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat malam. So okay guys, malam ni kita akan borak pasal ni kes pembunuhan yang agak misteri pada tahun 1970-an. So kalau kamu tanya nenek, ibu, ayah ataupun ya saudara mara kamu yang lahir dalam 70-an, 80-an, saya pasti mereka akan familiar dengan kes pembunuhan ini, iaitu kisah pembunuhan bekas Ratu Cantik Malaysia, Jane Pereira Sinapa, di mana kes ini sampai sekarang dah hampir 41 tahun. Kes pembunuhan ini masih lagi misteri. Sampai sekarang pembunuh kepada bekas Ratu Cantik Malaysia pada tahun 1979 ini masih berkeliaran dekat luar, ataupun sudah mati ataupun hidup dalam bahagia. Okey, semua ini kita akan rungkaikan selepas ini. Minum dulu bos. Seperti biasa, sebelum kita menyelusuri, tiba guna bahasa tu sebelum kita menyelusuri lebih dalam tentang kes ini guys, kenali dulu siapakah di sebalik latar belakang bekas Ratu Cantik Malaysia ini guys. She was best known as a former beauty queen. She was a very beautiful girl, I must say. She was a woman of the world. But Jean Pereira harbored a dark secret. She was supposed to have been in some kind of a colored sari, but all that I could see was red blood. It was the most sensational Malaysian murder case of its time. Nama diberi adalah Jane Pereira Sinapa, di mana beliau telah dilahirkan pada tahun 1948. Untuk pengetahuan kamu juga, beliau ini pernah menjadi Ratu Cantik Negeri Sembilan, Ratu Cantik Negeri Selangor, dan pada tahun 1971 beliau merupakan Ratu Cantik Malaysia. Selepas Jane Pereira ini berkecimpung dalam dunia peragaan, beliau telah change career beliau menjadi seorang guru dekat Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur. So hasil perkahwinan antara Jane Pereira dengan Sinapa Sivapakiam ini telah dianugerahkan 3 cahaya mata. Dah besar-besar dah, dalam 2 tahun 3 tahun macam tu. Namun malangnya suami Jane Pereira ini telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya ketika diambang tahun baru 1978. So sejak dari situ beliau telah menjadi balu dan ataupun menjadi janda dengan 3 anak yang perlu beliau tanggung. So selepas Sinapa ataupun suami Jane ini telah meninggal dunia, Jane, Parapa dan ketiga-tiga anak beliau telah pindah ke rumah mak mertua Jane Pereira. So sejak dari situlah guys, hubungan Jane Pereira yang ketika itu menjadi janda telah bertemu ataupun fall in love dengan adik iparnya, iaitu Karting Gesu, yang merupakan adik kepada suami Jane Pereira, dan mereka decide untuk berkahwin ataupun mendirikan rumah tangga. Ditambahkan lagi guys, kedua-dua pasangan ini, iaitu Jane Pereira dan adik ipar beliau iaitu Karting Gesu, mereka bekerja dekat maktab yang sama, iaitu Perguruan Ilmu Khas Ceras dekat Kuala Lumpur. Dan Karting Gesu memegang jawatan sebagai seorang pensyarah dalam bidang psikologi, sementara si Jane Pereira ini merupakan guru pelatih tahun pertama di maktab yang sama guys. So fun fact-nya adalah kedua-dua pasangan ini duduk serumah. Kedua-dua pasangan ini juga bekerja dekat dalam maktab yang sama. Namun apa yang jadi guys, perkahwinan itu tidak dapat didirikan sebabnya Jane Pereira berakhir dengan kematian. Dan seorang saja menjadi suspek utama dalam pembunuhan ini, iaitu adik ipar ataupun kekasih Jane Pereira ketika itu, Karting Gesu. So start dari situ guys, hubungan antara Jane Pereira dengan adik iparnya iaitu Karting Gesu ini menjadi semakin rapat, dan sampai satu masa tu kedua-dua pasangan ini yang dilamun cinta telah menyambut tahun baharu dekat Kuala Lumpur pada tahun 1979. So dikatakan dalam perjalanan balik mereka daripada Kuala Lumpur ke kediaman mereka dekat Kelang itu, dalam pertengahan jalan itu
si adik ipar ataupun kekasih Jane Pereira ini, iaitu Kartinggesu, memberhentikan kenderaan mereka di tengah perjalanan itu yang berdekatan dengan lapangan terbang Subang. Alasannya, kononnya si Kartinggesu, itu kekasih Jane Pereira, ingin membuang air kencing. So dia memberhentikan kenderaan tu di dekat tepi jalan dan dia pergilah kencing dekat bahagian semak-semak Samun. Semasa kejadian itu, Kartinggesu mendakwa bahawa dia tidak menyedarkan diri yang berada di luar kenderaannya. Dan ini disahkan oleh dua juruterbang Malaysia Airlines yang menjumpai kedua-dua mangsa ini, guys, di mana kedua-dua menghubungi pihak polis untuk datang ke tempat kejadian. Dan menurut Kartinggesu lagi, dia juga mendakwa bahawa telah dipukul di bahagian kepala bahagian belakang ini yang menyebabkan beliau jatuh pingsan dan tidak mengingati apakah yang telah berlaku pada masa itu. Lebih-lebih lagi apa yang terjadi terhadap Jane Pereira ketika itu telah ditikam sebanyak 10 kali tikaman di bahagian dada. The first major wound would have been the one on the right side of the chest, the anterior part, front of the chest. The second one was from below the right rib cage, going upwards, cutting the liver. But who would want to kill Jean Pereira, and why? Police believe that the dead woman may yet provide the answer. Polis telah datang ke tempat kejadian. Polis melihat Kartinggesu, iaitu kekasih pada Jane Pereira ini, berada dalam keadaan yang tidak sedarkan diri, seperti mana yang telah didakwa oleh beliau bahawa beliau ketika itu telah dipukul dan terjatuh pingsan dan tidak menyedarkan diri. So dalam kes ini, guys, polis telah membuat kesimpulan bahawa dalam tempoh kejadian itu hanya kekasih Jane, iaitu adik iparnya Kartinggesu, sahaja merupakan suspek utama dalam kes pembunuhan ini, guys. Dan polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes bunuh. Dan persoalannya, siapakah pembunuh sebenar kepada Jane Pereira? Adakah ada pembunuh upahan ataupun kekasih Jane Pereira inilah yang merupakan sebenarnya pembunuh? Tapi tidak logik, guys, sebab Kartinggesu amat mencintai Jane Pereira. Dan inilah yang menyebabkan kes ini diklasifikasikan sebagai kes yang amat mengelirukan. Dalam tempoh perbicaraan ini, guys, yang paling mengejutkan dalam kes ini wujudnya hubungan cinta tiga segi, di mana dikatakan sebelum kematian suami Jane Pereira itu ada lagi kekasih Jane Pereira yang dikatakan berada dekat Sri Lanka, iaitu Dr. Narada Warna Surya yang merupakan warga negara daripada Sri Lanka, yang mana dalam perbicaraan ini Dr. Narada telah bertemu dengan Jane Pereira dekat bangunan YMCA pada September 1978. Ada bukti terdapat 19 surat cinta di antara Jane Pereira dengan Dr. Narada, di mana ke-19 surat tersebut telah dijalankan secara senyap di antara Jane Pereira dengan Dr. Narada semasa suami Jane Pereira ini masih hidup. So inilah yang menjadi konon, yang menjadi puncak kenapa Jane Pereira ini dibunuh, disebabkan oleh beliau telah curang dengan suaminya yang terdahulu mahupun terhadap diri beliau, itu Kartinggesu, tetapi tidak memiliki sebarang bukti yang kukuh untuk menunjukkan si Kartinggesu inilah yang menjadi puncak kepada 10 tikaman terhadap si Jane Pereira. Namun hasil siasatan pihak polis telah mendapati bahawa Kartinggesu semasa kejadian itu telah dipukul di bahagian kepala bahagian belakang yang menyebabkan beliau tidak menyedarkan diri. Namun hasil siasatan dekat dalam tempoh perbicaraan itu, pihak polis telah mendedahkan bahawa sebenarnya si Kartinggesu ini tidak mengalami sebarang bentuk kecederaan, dan itu juga menjadi salah satu kecurigaan. Kecurigaan kedua adalah, guys, apabila kan sebelum ini si Kartinggesu mendakwa bahawa puncak kenapa beliau telah memberhentikan kenderaan beliau di kat simpang jalan raya itu kerana beliau kononnya ingin kencing. Namun hasil siasatan mendapati bahawa tiada sebarang bekas ataupun kesan air kencing. Itu juga merupakan kecurigaan yang kedua mengapa si Kartinggesu ini merupakan suspek utama dalam pembunuhan ini.
So kecurigaan ini lagi disemarakkan lagi guys dengan seorang saksi yang tampil dekat dalam perbicaraan, iaitu Bandulanda Jayatilake, merupakan saksi pertama yang tampil di mana beliau telah mendedahkan bahawa si Karthigesu ini pernah mengatakan kepada beliau bahawa cilaka itu tak layak untuk hidup. Lebih kurang macam itulah. Mei 1979, Karthigesu yang merupakan seorang pensyarah yang berumur 37 tahun itu telah dituduh membunuh Jane Pereira di Batu 11 Lebuh Raya Persekutuan antara jam 11.20 malam sehingga 11.50 malam pada 6 April 1979, di mana perbicaraan ini telah dijalankan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan polis mengklasifikasikan kes ini sebagai kes bunuh. Karthigesu telah disabitkan penjara selama 2 tahun. Drama tersebut bukan berakhir dekat situ saja. 4 hari selepas si Karthigesu telah disabitkan dengan kesalahan ini, saksi yang kononnya mendakwa beliau telah mendengar kata kesat yang dikeluarkan oleh si Karthigesu tampil semula dengan mengatakan bahawa sebenarnya beliau telah membuat satu pengakuan lagi, ya, seperti drama India, bahawa beliau telah bercakap bohong dan menyebabkan Mahkamah Persekutuan menarik balik sabitan tersebut dan mengenepikan sabitan dan hukuman mati mandatori terhadap Karthigesu. Si drama. Yang ni yang bahaya ni guys. Mulut pokah, mulut celakah, mulut tempayan, mulut longkang, inilah yang sangat bahaya. Disebabkan dengan perbuatan berbohong itu boleh menyebabkan orang telah dihukum mati mandatori. Dan ini boleh juga dijadikan sebagai teladan ataupun iktibar kepada kita. Janganlah bercakap bohong, janganlah menjadi mulut longkang, janganlah jadi mulut puaka. Gadis-gadis, berhati-hatilah dengan kata-kata anda, kerana kata-kata anda itu boleh menyebabkan seseorang itu dihukum mati mandatori guys, atas kesalahan berbohong beliau yang menyebabkan beliau telah dipenjara selama 10 tahun. Ambil kau, rasa kau. Dan Karthigesu pun telah dibebaskan. Dan sejak dari situ, kes ini belum pernah selesai. Selama 41 tahun sampai sekarang guys, kes ini masih lagi misteri. Belum dapat dirungkai dan belum dapat terungkap siapakah pembunuh sebenar. Namun disebabkan bukti yang kurang, bukti yang terhad, tidak memiliki saksi-saksi yang kuat untuk mengatakan bahawa si Karthigesu lah yang merupakan seorang pembunuh dan menyebabkan beliau bebas. Dan sampai sekarang kita tidak tahu siapakah pembunuh sebenar. Begitulah cerita gosip malam ini guys. So guys, sampai sini sajalah kita punya konten kali ini. Daripada kes ini kita jadikan ia sebagai iktibar. Pertama, jauhilah hubungan cinta tiga segi. Kedua, jagalah mulut. Jangan jadi mulut puaka, janganlah jadi mulut longkang, janganlah jadi mulut yang suka berbohong. Kerana dengan sikap anda yang sebegitu boleh menyebabkan individu lain menjadi mangsa di atas perbohongan itu. Saya Gary Darwis. Sampai di sini saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita berjumpa lagi di konten yang seterusnya. Siapa yang baru dekat sini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan komen dekat bawah sekiranya anda memiliki pandangan dan anda bersetuju dengan pendapat saya dekat dalam konten ini. Dan selamat jumpa di konten yang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye.